بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى بأثره ودعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد. Alhamdulillah, kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan juga kurniaan yang Allah Ta'ala berikan kepada kita semua untuk berada di dalam majlis ilmu, walaupun berada di dalam alam maya secara online, tetapi perkara-perkara yang dapat membawa kita kepada ilmu itu, wasilahnya tetap berada di hadapan kita. Alhamdulillah, kita dapat meneruskan pengajian kita untuk membahaskan berkenaan dengan sirah para anbiya, kisah para nabi dan rasul yang tidak boleh kita berkecilkan ataupun meremehkannya. Lebih-lebih lagi kita di zaman banyak tersebar kisah-kisah yang tidak ada sandaran, kisah-kisah yang Melayuiyat, Israiliyat dan pelbagai lagi kisah-kisah yang tidak ada sandaran ataupun kisah-kisah karut dan khurafat yang tersebar. Dan ada juga kisah-kisah yang dicampur adukkan antara yang benar, yang sahih dan juga yang lemah ataupun yang palsu ataupun yang tiada asalnya langsung daripada agama kita, la aslalahu. Jadi sudah tentulah kuliah kita ini, pengajian kita membahaskan kitab Al-Bidayah wan Nihayah karangan Al-Hafiz Imaduddin Abul Fida Ismail ibnu Umar ibnu Kathir Ad-Dimashqi Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, adalah satu perkara yang sangat-sangat kita kata diperlukan pada zaman ini. Sebab itu kita katakan inilah antara tujuan kelas ini diadakan bagi mereka yang mungkin baru menyertai kelas ini atau baru follow dan sebagainya. Maka inilah tujuannya, iaitulah untuk kita menyeimbangkan ataupun mengimbangkan antara ilmu-ilmu yang lain, dan juga kita juga nak menyampaikan kisah-kisah yang telah disaring oleh para ulama melalui kitab-kitab mereka, dan mereka juga menyatakan riwayat-riwayat yang sahih, dan dibawakan juga riwayat-riwayat yang dhaif sebagai bentuk ijtihad, sebagai bentuk i'tidad, sebagai bentuk sokongan. Dan mereka juga datangkan riwayat-riwayat yang palsu untuk diberi tanbih, untuk diberi peringatan, untuk diberitahukan kepada pembaca dan juga masyarakat bahawasanya riwayat itu adalah riwayat yang tidak sahih. Sebagaimana kita dah berlalu dalam kitab kita Al-Bidayah wan Nihayah Imam Ibn Kathir. Ini maknanya inilah sebenarnya manhaj para ulama Islam zaman berzaman. Maka mereka sentiasa menyampaikan agama dengan penuh amanah dan penuh transparansi. Iaitu mereka menyatakan riwayat, mereka memberitahu riwayat tersebut boleh pakai atau tak, riwayat tersebut ada asalnya atau tak, riwayat tersebut adakah ianya Israiliyat atau tak, adakah Israiliyat yang dalam kategori yang mana, Israiliyat yang boleh diterima ataupun tidak boleh diterima, Israiliyat yang kita kata yang termasuk dalam kategori perlu dicampak dan dibuang, ataupun yang masih lagi boleh disaring ataupun bagaimana. Semua itu kita dah berlalu sebahagian besarnya dalam pengajian Al-Bidayah wan Nihayah ini. Sebab itu usaha untuk menyebarkan naratif yang benar, khususnya berkenaan dengan kisah para nabi dan rasul, dan juga apa yang kita katakan merupakan tunjang bagi sejarah Islam
Kerana sejarah Islam itu bermula daripada sejarah para nabi dan rasul. Sebab itu jika kita tidak memberikan perhatian dan tidak menunjukkan kesungguhan dan juga kita kata seriusnya kita dalam berhadapan dengan golongan-golongan yang mereka cerita di kalangan golongan qusas dan ru'af, tukang cerita, penglipu lara, yang mana mereka sering menokok tambah kisah-kisah yang ada di dalam Al-Quran, kisah-kisah para Nabi dan Rasul, dan ditafsirkan dengan tafsiran-tafsiran yang jauh menyimpang. Dan banyak lagi perkara-perkara yang kita kata perlu kita tekankan. Dan sebab itulah pengajian kita ini perlu kita perkasakan. Baik, jadi balik pada kitab kita Al-Bidayah wan Nihayah, yang mana kita berhenti pada perbahasan masih lagi kisah Nabi Allah Shu'aib alaihi salam, qissatu Madyan qaum Shu'aib alaihi salam, kisah kaum Madyan, iaitu kaum Nabi Allah Shu'aib alaihi salam, yang mana kita dah masuk perbahasan berkenaan dengan dakwah baginda, bagaimana respon umat, bagaimana respon kaumnya Madyan terhadap dakwah Nabi Shu'aib alaihi salam, dan apakah dialog ataupun apakah penekanan ucapan-ucapan uslub dakwah, manhaj ataupun uslub ataupun wasilah dan uslub dakwah yang digunakan oleh Nabi Allah Shu'aib alaihi salam dalam berhadapan dengan kaumnya yang tidak beriman dan juga menentang baginda alaihi salam dan juga risalah Allah. Baik, jadi kita sambung pada perkataan Imam Ibn Katsir rahimahullah, walaula rahtuka wa qawluhum walaula rahtuka la rajamnaka wama anta alaina biaziz. Baik. Dan kalaulah tidak kerana rahtuka, kalaulah tidak kerana mereka mengatakan wahai Shu'aib, kalaulah tidak kerana ashiratuka, rahtuka maknanya suku, kabilah ataupun keluarga, kaum keluargamu. Kalaulah bukan kerana wahai Shu'aib, kalaulah bukan kerana kaum keluargamu ataupun suku kabilahmu yang mempertahankanmu ataupun yang melindungimu, ahli keluargamu yang melindungimu, la rajamnaka, sudah tentulah kami akan merejammu, sudah tentulah kami akan membunuhmu. Wama anta alaina biaziz, dan engkau pula bukanlah orang yang dipandang mulia di kalangan kami. Subhanallah, berubah berubah pandangan 360 darjah, berubah. Setelah apa? Para Nabi dan Rasul menyeru kepada kebenaran, menegur kemungkaran mereka. Sebelum para Nabi dan Rasul menegur kemungkaran, kamulah orang yang paling kami harap. Kamulah orang yang mempunyai nasab yang paling mulia di kalangan kami. Kamulah orang yang baik, kamulah orang yang saleh, kamulah orang, kamu semua pujian. Tetapi apabila para Nabi dan Rasul menyampaikan kebenaran, menyampaikan agama Allah, menyampaikan tauhid, menyampaikan perkara yang bercanggah dengan pegangan nenek moyang, tradisi nenek moyang mereka, maka berubah hukuman mereka kepada para Nabi dan Rasul, kepada Nabi dan Rasul yang mereka puji akhlaknya sebelum itu. Kalau kita tengok semua para Nabi dan Rasul, mereka dipuji akhlak mereka, dan mereka tidak pernah dipertikaikan dari sudut muamalah mereka, dari sudut apa akhlak mereka, nasab mereka, tidak pernah dipertikaikan. Kita ingat kisah Nabi Saleh kan, dalam Al-Quran Allah Ta'ala cerita mana, ya Saleh, qad kunta fina marjuwan qabla hadha, atanhana an na'budu ma ya'budu aba'una wa innana lafi syakkim mimma tad'una ilaihi murib. Kalau kita flashback balik kisah Nabi Saleh, Allah Ta'ala rakamkan, Allah Ta'ala kisahkan bagaimana
perkataan mereka. Mereka puji Nabi Saleh. Yang ni flashback kisah Nabi Saleh tu maknanya berlaku juga pada Nabi Syuaib. Wahai Saleh, sesungguhnya engkau sebelum ini adalah orang yang kami harapkan untuk memimpin kami. Yang kami harapkan untuk menjadi pemimpin kami. Yang kami harapkan engkau sebagai orang yang dapat berkhidmat untuk masyarakat kami. Adakah patut engkau melarang kami daripada menyembah apa yang disembah oleh nenek moyang kami? Dan ketahuilah sesungguhnya kami benar-benar berada di dalam keraguan terhadap apa yang engkau serukan kepadanya. Tengok berubah. Kan? Berubah maknanya hukuman tu berubah tu. Daripada puji terus keji. Sebab apa? Apabila kehendak mereka itu tidak mahu diikuti oleh para nabi dan rasul. Kehendak mereka supaya diikuti tradisi nenek moyang, pendapat-pendapat mereka yang bercanggah dengan kebenaran, maka itulah yang menyebabkan mereka berubah. Mereka menuduh para nabi dan rasul sebagai sesat. Mereka menuduh nabi dan rasul membawa ajaran baharu, membuat bid'ah. Demikianlah nasib imam, para pemimpin golongan muslihin, iaitulah para nabi dan rasul, yang Allah Ta'ala suruh kita perhati dan Allah Ta'ala suruh kita tengok. Dan Allah suruh kita ambil pengajaran. Maknanya, kalau orang yang masuk berkecimpung dalam medan dakwah, seruan kepada islah, perbaikan, mengajak kepada tauhid, mengajak kepada sunnah, mengajak kepada ilmu, mengajak kepada manhaj yang jelas, pasti akan berlaku benda yang sama. Apabila perkara-perkara yang ditegur itu bercanggah dengan kepentingan peribadi mereka, kepentingan dunia mereka, maka mereka akan menyerang peribadi pendakwah tersebut. Mereka akan menghukum pendakwah tersebut dengan hukuman yang tidak sepatutnya. Sebab itu mereka ancam dan ugut Nabi Allah Syuaib alaihi salam. Mereka kata, walaula rahtuka la rajamnaka wama anta alaina biaziz. Kalaulah tak kerana ahli keluargamu, suku kabilahmu yang melindungimu ataupun keluargamu yang ada dengan kamu, sudah tentu kami akan merejam wahai Syuaib. Makna rajamnaka kat sini laqatalnaka, kami akan bunuh kau. Itu ugutan. Wama anta alaina biaziz, dan kau tak ada kemuliaan pun di sisi kami. Kami tak akui pun kemuliaan kau. Nasab kau pun kami tak kira dah. Akhlak kau pun kami tak nampak dah. Kebaikan kau kami dah tak nampak dah. Tak, ini kezaliman. Kezaliman. Yang ni perangai kaum musyrikin. Perangai makhluk yang Allah Ta'ala murka. Perangai kaum yang menentang para nabi dan rasul. Kalau mereka tidak puas hati, maka mereka dah tak nampak kebaikan seorang. Nah, ni hati-hati. Kalau dah nampak tak suka tu, tak nampak dah kebaikan. Tak ada dah keadilan. Tidak ada dah, kita kata apa? Tak dapat dah. Tak, maknanya apa yang kebaikan yang ada pada individu tersebut, yang mereka benci, yang mereka musuhi itu, mereka buang terus. Tak ada lah.
Dan inilah yang ada pada sebahagian golongan ghulat, golongan ghulu, golongan yang melampaui batas dalam menilai manusia. Bila mereka tak puas hati dengan guru mereka, buang terus. Ini perangai kaum Madian. Buang terus. Tak ada kebaikan dah, tak ada kebaikan. Bila bergaduh dengan kawan dia, habis. Tak ada dah kebaikan. Buang terus. Bila tak puas hati dengan seseorang, mana-mana individu, tak ada dah kebaikan. Wa ma anta alaina bi'aziz. Dah kami tak hormat dah kau. Tak ada. Itu perangai yang ada pada orang zaman sekarang. Perangai sama. Perangai yang ada pada kaum Madian. Kaum yang dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Perangai ini juga ada pada orang-orang Islam hari ini, sebahagian mereka yang terjerumus di dalam sikap melampaui batas. Apabila mereka bertikai, apabila mereka berbeza pendapat, maka mereka hilang pertimbangan. Tidak ada bagi mereka apa yang disebut sebagai muwazanah. Tak ada dah. Semua orang tak boleh. Kalau dia buat salah sikit, habis. Salah sikit je, tinggalkan dia. Salah sikit je, hajar. Boykot. Salah sikit je, tinggalkan. Dia tak tahu dia pergi mengaji dengan guru yang baru pun ada salah tak. Yang tu yang jadi pergi mula guru dengan orang ni tak puas hati. Guru dia ni, dia nampak aib cacat celah, tinggalkan. Pergi masuk dengan guru ni pula, ada aib cacat celah, tinggalkan. Pergi jumpa guru ni pula, mengaji dengan guru ni baru ni pula, ada aib cacat celah, tinggalkan. Bukan kita maksudkan aib cacat celah tu aib dari sudut akidah, usulul i'tiqad ke, ataupun perkara-perkara yang jelas di dalam agama. Tapi masalah kadang-kadang masalah yang pendapat yang masih dalam ruang lingkup khilaf sa'irun, ijtihad, fiqhi, khilaf yang masih lagi dibenarkan dalam ruang lingkup syarak, tapi diperlakukan seperti orang tu dah buat kekufuran, seperti orang tu dah buat perkara bid'ah mukaffirah ataupun mufassiqah, yang layak untuk ditabdi'kan, yang layak untuk dihajarkan, yang layak untuk diboikot. Dan orang macam ni lah sekali dia takkan ada lah orang yang akan kekal dengan dia. Semua orang akan tinggal dia. Saya cakap. Dan akhir sekali dia tak ada pertimbangan yang benar. Tak ada. Duduk dengan orang ni bergaduh. Duduk dengan orang tu bergaduh. Duduk dengan tu bergaduh. Semua bergaduh. Apa yang tinggal? Melainkan kesombongan. Jadi itu perangai, kita kata perangai kaum Madian. Perangai sebab Allah kata wama walaula rahtuka la rajamna wama anta alaina bi'aziz. Maknanya mereka dah berbeza terus. Bila Nabi Syuaib AS menegur kemungkaran mereka itu, terus mereka tak boleh terima dan mereka jatuhkan terus kedudukan Nabi Allah Syuaib AS yang pada awalnya mereka memuji, pada awalnya mereka mengakui, sebab semua para Nabi dan Rasul diakui akhlak mereka dengan kaum mereka. Tidak ada seorang Nabi dan Rasul pun dipertikaikan akhlak mereka, dipertikaikan dari sudut nasab mereka, dipertikaikan dari sudut kedudukan mereka dalam masyarakat. Mereka adalah orang yang terhormat, mereka adalah orang yang dipuji. Jadi kita kata ini perkara yang sangat-sangat kita kata jelas, menunjukkan betapa rendahnya kedudukan mereka
betapa rendahnya kedudukan mereka dan betapa sombongnya mereka. Bila mereka kata dekat Nabi Syuaib AS, "Wama anta alaina bi'aziz." Kau tidak lagi mulia di sisi kami. Kata Imam Ibn Kathir di sini, "Wa hadha min kufrihimil baligh wa inadihim asy-syani'. Haitsu qalu ma nafqahu katsiran mimma taqul." Dan ini adalah bentuk termasuk daripada kekufuran mereka yang sangat dahsyat. Dan penentangan mereka yang sangat berat. Penentangan mereka yang sangat dahsyat. Iaitu ketika mereka mengatakan ma nafqahu katsiran mimma taqul. Kami tidak faham apa yang kau cakap. Ma nafhamuhu wala nata'aqqalahu. Lianna la nuhibbuhu wala nuriduhu. Wa laysa lana himmatun ilayh wala iqbal alayh. Wa huwa kama qala kuffaru Quraisy li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa qalu qulubuna fi akinnatin mimma tad'una ilayh wa fi adhanina waqrun wa min bainina wa bainika hijabun fa'mal innana 'amilun. Wa qawluhum wa inna lanaraka fina dha'ifa ay muttahadan mahjura. Ini ketika mereka mengatakan kepada Nabi Syuaib, kami tak faham apa yang kau cakap. Kami tak mampu nak faham. Kami tak boleh nak memikirkan. Bukan kerana kami tak mampu sebenarnya, tetapi sebenarnya kerana kami tak suka apa yang kamu bawa. La nuhibbuhu wa la nuriduh. Kami tak suka apa yang kau bawa. Kami tak mahu apa yang kau bawa. Wa laysa lana himmatun ilaih. Dan tak ada kesungguhan kami, keazaman kami kepadamu. Kami tak ada, kami tak mau dengar daripada kamu senang. Wala iqbal alaih. Kami tak mau pergi belajar dengan kamu. Kami tak mau. Kami tak suka. Dan ini sebagaimana yang kata kaum Quraisy kepada kufar Quraisy kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada mereka kebenaran, mereka kata apa? Mereka mengatakan hati-hati kami ini ada penutup daripada apa yang kamu serukan dan ajak kami kepadanya. Dan pada telinga-telinga kami ini adanya penutup juga, penghalang. Dan antara kami dengan kamu ada hijab, ada penghalang, ada penutup. Maka beramallah. Kamu mengikut amalan kamu. Dan sesungguhnya kami juga akan beramal dengan apa yang kami suka. Baik, perkataan mereka mengatakan kepada Nabi Syuaib alaihi salam sama macam apa? Dalam ayat yang lain, wa inna lanaraka fina dha'ifa. Kami melihat engkau ni di kalangan kami, kau ni orang yang lemah. Kau ni tak kuat macam kami. Kau lemah. Ini tak ada ramai pengikut. Ditinggalkan. Tersepit. Walaula rahtuka ay qabilatuka wa ashiratuka fina. Kalaulah tak kerana dalam komuniti kami ni ada kabilahmu dan ada kaum keluargamu, la rajamnaka. Kami akan bunuh kamu. Wahai Syuaib, kami akan rejam kamu. Kami akan bunuh kamu. Wa ma anta alaina bi'aziz. Kau pun, wahai Syuaib, tidak mulia di sisi kami. Maknanya tak mulia dah. Oh, seorang yang hina. Apa jawab Nabi Syuaib AS? Subhanallah. Qala ya qaumi arahti a'azzu alaikum minallah. Arahti a'azzu alaikum minallah. Wahai kaumku, kata Syuaib AS. Wahai kaumku, arahti a'azzu alaikum minallah. Adakah keluarga aku, kabilah aku lebih mulia, lebih kamu takut berbanding dengan Allah? Ay takhafuna qabilati wa ashirati wa tara'uni bisababihim wa la takhafuna jambat Allah wa la tura'uni li'anni Rasulullah fasara rahti a'azza alaikum min Allah. Wahai kaumku,
Kalau kamu takut dengan kabilah aku, kamu lebih takutkan dengan keluarga aku, dan kamu mengancam aku, dan kamu menunjukkan riayah kamu menunjukkan apa yang kamu katakan itu disebabkan oleh mereka, dan kamu tidak takut, kamu tak takutkan daripada Allah, kamu tak takutkan Allah, dan kamu tak meraihkan aku disebabkan aku Rasulullah, wa tura'uni bisababihim, ini kamu meraihkan aku disebabkan aku hanya daripada keluarga kamu, kabilah aku berada dalam komuniti kamu, aku ni keluarga aku ni daripada keturunan kamu, itu sahaja menyebabkan kamu tak takutkan Allah, dan kamu tak meraihkan aku bahawasanya aku ni adalah Rasulullah, maka menjadilah kaum keluargaku, kabilahku itu lebih mulia, lebih kamu takut berbanding daripada Allah. Maknanya kamu lebih takutkan, kamu lebih malukan kepada keluarga aku, kamu kepada apa dia, kabilah aku, kamu tak malu kepada Allah, kamu takutkan kabilah aku, kamu takutkan keluarga aku, tapi kamu tak takutkan Allah. Itu maksud dia. Ya qaumi arahti a'azzu alaikum min Allah, arahti a'azzu alaikum min Allah. Itu jawapan Nabi Syuaib alaihi salam. Kamu takutkan kabilah aku, kamu malu dengan kabilah aku, kamu sehingga menghalang kamu untuk bunuh aku, itu sebab semata-mata aku ni ada keluarga aku, ada kabilah aku itu. Tapi kamu tak takut Allah. Kamu tak takut Allah. Kamu tak tahu keluarga aku itu pun, kamu itu, kita semua ni adalah makhluk yang Allah cipta. Dan Allah boleh hancurkan kita bila-bila saja. Allah boleh musnahkan aku dan keluarga aku bila-bila saja. Dan kamu semua. Itu maksud madmun kalam Nabi Syuaib. وَاتَّخَذْتُمُوهُ وَرَاءَكُمْ ظِهْرِيًّا أي جَعَلْتُمْ جَانِبَ اللَّهِ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ. Kamu menjadikan bahagian Allah, ataupun kita katakan kamu menjadikan sudut pandang kepada Tuhan itu, kamu menjadikan bahagian Allah itu di belakang kamu. Maknanya kamu membaling Tuhan, kamu mencampakkan Tuhan di belakang kamu. Kamu hanya tengok, kamu hanya utamakan keluarga, kamu hanya utamakan kabilah, sehingga kamu menemparkan ke belakang kamu tentang hak Tuhan yang telah mengutuskan aku kepada kamu. Wattakhaztumuhu wara'akum dhihriya ja'altum janiballah wara'a dhuhurikum. Jadi kamu menjadikan hak Allah itu kamu lempar ke belakang. Inna rabbi bima ta'maluna muhit. Sesungguhnya Tuhanku Maha meliputi pengetahuannya atas apa yang kamu kerjakan. Wa alimun bima ta'malunahu wa ma tasna'un. Dia Maha mengetahui apa yang kamu lakukan dan apa yang kamu kerjakan. Muhitun bidzalika kulli. Ilmunya, pengetahuannya itu meliputi segalanya. Wa sayajzikum alaihi yauma turja'una ilaihi. Dan dia akan membalas dan memberikan hukuman serta membalas ke atas amalan yang kamu kerjakan pada hari kamu akan dikembalikan kepadanya. Wa ya qaumi i'malu ala makanatikum inni 'amilun sawfa ta'lamuna man ya'tihi 'adzabun yukhzihi wa man huwa kadhib.
Sawfa ta'lamuna man ya'tihi 'adzabun yukhzihi wa man huwa kadhibun wartaqibu inni ma'akum raqib. Kata Nabi Syuaib alaihissalam, membalas penentangan mereka dengan penuh hikmah, dengan hujjah yang tertegak, dengan dipenuhi dengan uslub tarhib dan juga targhib. Seperti mana yang kita dah sebut sebelum ini. Wahai kaumku, i'malu ala makanatikum, buatlah apa yang kamu nak. Buatlah apa yang kamu rasa kamu nak buat. I'malu ala makanatikum, buatlah apa yang kamu rasa kamu mampu untuk menentang agama Allah, untuk menentang risalah yang aku bawakan dan sampaikan kepada kamu. I'malu ala makanatikum inni 'amilun. Sesungguhnya aku juga tetap akan berusaha. Inni 'amilun maknanya aku juga tetap akan berusaha bersungguh-sungguh untuk menyampaikannya. Walaupun kamu tak suka, walaupun kamu cuba untuk halang aku. Inni 'amilun. I'malu ala makanatikum. Buatlah apa yang kamu rasa kamu nak buat. Yang kamu rasa kamu mampu buat. Inni 'amil, aku pun aku buat. Maknanya aku buat kerja aku. Aku akan teruskan berdakwah. Aku akan sampaikan agama Allah. Aku tak akan berhenti untuk sampaikan agama Allah. Inni 'amilun. Sawfa ta'lamuna man ya'tihi 'adzabun yukhzihi wa man huwa kadhib. Kamu akan tahu siapakah yang akan didatangi azab yang menghinakannya dan siapa pula yang berdusta. Wartaqibu, tunggulah. Inni ma'akum raqib. Sesungguhnya aku juga turut menunggu bersama-sama kamu. Nasib, siapakah yang berada di pihak yang benar? Tunggulah kamu. Wa hadha amrun tahdidun syadidun wa wa'idun akid. Kata Imam Ibn Katsir, dan ini adalah perkara ancaman yang sangat dahsyat, dan juga apa kita kata satu bentuk ancaman yang dahsyat, dan juga satu bentuk kita kata peringatan yang tegas. Bi an yastamiru ala tariqatihim wa manhajihim wa syakilatihim, supaya mereka teruskan berada di atas jalan mereka yang mereka pandang baik, manhaj mereka yang mereka pandang ianya baik, bentuk pengamalan mereka yang mereka pandang baik. Fasawfa ta'lamuna man takuna lahu aqibatud dar, dan akan mereka ketahui siapakah yang akan pengakhirannya itu yang akan lebih baik. Siapa yang maknanya mereka akan tahu apakah nasib pengakhiran mereka. Wa man yahill 'alaihi al-halak wal bawar, dan siapa juga yang akan mengenai kemusnahan dan juga kehancuran. Man ya'tihi 'adzabun yukhzih, dan siapa yang akan mendatangi azab yang akan menghinakan dirinya di dunia ini. Wa yahillu 'alaihi 'adzabun muqim, dan juga akan mengenainya azab yang kekal abadi, iaitulah azab di akhirat. Wa man huwa kadhibun, dan akan diketahui jugalah siapakah yang sebenarnya berdusta. Minni wa minkum fima akhbara wa basyara wa hadzara. Daripada aku dan kepada kamu, daripada aku dan daripada kamu, terhadap apa yang telah disampaikan, telah dikhabarkan, telah diberikan khabar gembira dan telah diberikan peringatan. Wartaqibu inni ma'akum raqib. Dan tunggulah, sesungguhnya tunggulah apa yang dijanjikan oleh Allah. Sesungguhnya aku bersama-sama kamu juga menunggu. Maknanya aku tak ada kemampuan untuk memusnahkan kamu. Aku tak boleh nak memusnahkan kamu semua, aku tak mampu. Aku juga tak boleh nak paksa kamu untuk ikut aku. Itu sebab Nabi Syuaib kata,
i'malu ala makanatikum, i'malu ala syakilatikum, istamirru ala tariqatikum wa manhajikum wa syakilatikum. Buatlah apa yang kamu nak buat. Kerana aku tak boleh paksa kamu, aku tak boleh nak tarik kamu, aku tak boleh nak paksa kamu. Fasawfa ta'lamuna man ya'tihi 'adzabun yukhzih wa man huwa kadhibun. Tapi kamu akan tahu siapa yang akan didatangi kepadanya azab yang pedih, yang menghinakannya, dan akan diketahui juga siapakah yang pendusta yang sebenar-benar. Yang kamu duk tuduh aku dusta tu, kita akan tahu siapa yang berdusta sebenarnya. Wartaqibu inni ma'akum raqib. So ini satu bentuk ancaman yang keras atas penentangan dan juga kekufuran yang telah dilakukan oleh kaum Madian. Wa in kana ta'ifatun minkum amanu billadhi ursiltu bihi wa ta'ifatun lam yu'minu fasbiru hatta yahkumallahu bainana wa huwa khairul hakim. Dan ini sama seperti firman Allah SWT dalam surah Al-A'raf ayat 70 ataupun ayat 87. Dan kalau ada segolongan di kalangan mereka yang beriman dengan apa yang aku utuskan, yang aku diutuskan dengannya, yakni Rasul, dan sebahagian golongan lagi tidak beriman, apa yang kita nak buat? Yang Allah Ta'ala bagi bimbingan kepada para Nabi dan Rasul. Kalau ada orang yang terima dan orang yang tak terima, apa yang kita kena buat? Fasbiru hatta yahkumallahu bainana. Maka bersabarlah kalian sehingga Allah menghukum di antara kita. Wa huwa khairul hakimin. Dan dia adalah sebaik-baik yang menetapkan keputusan dan hukum. Jadi menunjukkan kepada kita, maknanya Nabi Syuaib AS tidak diperintahkan untuk berjihad ketika itu. Maknanya baginda AS, Nabi Syuaib AS tidak mampu untuk berjihad menentang kaumnya ketika itu. Melainkan penentangan ataupun jihad itu hanya dengan hujah dan bayan. Menunjukkan situasi ketika itu mereka sedikit. Sebab itu tidak semua Nabi dan Rasul disyariatkan jihad. Termasuklah Nabi Syuaib AS. Maknanya kalau kita buka dalam kitab tafsir dan juga tarikh, Nabi Syuaib AS antara yang tidak disyariatkan padanya jihad. Tak semua Nabi-Nabi disyariatkan jihad. Kebanyakan mereka kalau kita lihat Nabi-Nabi dan Rasul itu, maknanya mereka dalam konteks ayat-ayat yang kita bacakan tadi adalah sama seperti kita kata fasa Nabi Muhammad SAW ketika berdakwah di Mekah. Sama, maknanya dalam keadaan yang tidak mempunyai syaukah, tidak mempunyai kekuatan, tidak mempunyai kekuatan dan juga kemampuan. Sebab itu Allah Ta'ala perintahkan untuk bersabar. Fasbiru hatta yahkumallahu bainana wa huwa khairul hakim. Jadi demikian jugalah kalau kita berada di tempat yang dikuasai ataupun majoritinya adalah ahli batil, golongan yang terjebak di dalam perkara-perkara yang bercanggah dengan agama, golongan yang terjebak dalam syirik, golongan yang terjebak dalam bid'ah, golongan yang terjebak dalam maksiat, dan kita tak kemampuan, maka serulah dengan cara yang baik dan juga kita bersabar atas kesusahan yang menimpa kita. قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا قال أولو كنا كارهين قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا وسع ربنا كل شيء علما على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. Berkatalah al-mala', yakni pemimpin, kepala-kepala kaum mereka,
kepala-kepala kaum Madian. Ya Allah Ta'ala cerita lagi bagaimana respon yang Nabi Shu'aib terima daripada kepala-kepala masyarakat, ketua-ketua yang ada di dalam komuniti masyarakat itu, iaitulah kaum Madian. Alladzina istakbaru min qaumihi, yakni lazim kebiasaan sifat orang yang menjadi ketua-ketua ini selalunya mereka ini sombong lah. Istakbaru min qaumihi, yang sombong daripada kalangan kaumnya, sombong. Kebanyakan orang yang menjadi pemimpin ni dia ada sikap istikbar, dia ada sikap sombong. Kan? Maknanya dia pandang dia lebih tinggi, pandang dia lebih kaya, pandang dia lebih mempunyai pengaruh, maka dia tak boleh terima kalau ada sesuatu yang menggugat pengaruh, menggugat kedudukannya, menggugat juga kredibilitinya, menggugat juga kepentingan tradisi nenek moyang yang dia pegang. Qala al-mala'u alladhina istakbaru min qaumihi, berkatalah pemimpin-pemimpin, ketua-ketua yang sombong, yang takabbur di kalangan kaumnya, lanukhrijannaka ya Shu'aib walladzina amanu ma'aka min qaryatina aw lata'udunna fi millatina. Maknanya dia kata, wahai Shu'aib, kami akan halau kamu wahai Shu'aib dan orang-orang yang beriman bersamamu, atau kamu kembali kepada agama kami. Maknanya mereka ugut dengan dua pilihan. Keluar daripada negeri kami, keluar daripada tempat kami, keluar daripada wilayah kami ini, pergi mana-mana tempat, keluar kamu, berambus kamu. Kalau kamu tak berambus, satu lagi pilihan untuk kamu, kembali kepada agama kami. Kembali kepada agama kami maknanya raikan agama kami, jangan sesatkan agama kami, jangan ingkar tradisi nenek moyang yang kami telah pegang lama. Jangan kamu suruh orang-orang tinggalkan ajaran nenek moyang, tradisi nenek moyang ni. Kalau tak, kami akan halau kamu. Kalau kamu nak duduk dalam negeri ini lagi, jangan kamu ingkari atau jangan kamu menyatakan kebatilan agama kami dan pegangan nenek moyang kami. Aw la ta'udunna fi millatina, atau kamu kena kembali. Qala awalau kunna karihin. Baik. Dan kata mereka lagi, dan adakah walaupun kami terpaksa, kami dipaksa, atau kami kita kata kami tak suka benda tu dan kami dipaksa. Karihin kat sini mukrahin. Adakah apa yang kamu ancam kami tu, kami tak mau buat pun kamu nak paksa kami. Ai haula ila ya'uduna ilaikum. Kat sini talabu bizamihim an yaruddu man amana minhum illa millatihim fantasaba Shu'aib lil muhajati an qawlihi faqala awalau kunna karihin. Maknanya pemimpin-pemimpin kaum tadi, kepala-kepala masyarakat tadi, mereka telah mengancam dan mengugut, meminta supaya mereka kembali beriman kepada agama-agama nenek moyang mereka. Lalu Nabi Shu'aib AS berhujah ke atas mereka, berhujah kepada kaumnya, awalau kunna karihin, kamu nak supaya kami ni kembali kepada agama kamu tanpa pilihan, tanpa kamu berikan kami pilihan, tapi kamu nak paksa kami untuk kembali kepada agama yang batil itu, agama syirik yang kamu pegang, nenek moyang kamu yang kamu pegang yang sesat itu, kamu nak paksa kami, kamu nak desak dan paksa kami untuk kembali kepada agama yang kami musuhi, yang agama yang kami dah berlepas diri. Wa inna ma ya'uduna ilaihi in adu tiraran mukrahin. Maknanya mereka tak boleh nak paksa sebenarnya kan. Sebab itu
ni Imam Katsir kata mereka tak bagi pilihan dalam bentuk pilihan, tetapi mereka paksa. Kata dua, diberikan oleh pemimpin mereka, lanukhrijannaka ya Syuaib ay ukhruj anta Syuaib wa qaumika aw lata'udunna fi millatina. Dua. Kalau tak mau kembali kepada agama kami, rambus. Jangan buat masalah dekat negeri kami. Yang duduk kat sini, rambus. Maknanya tak ada pilihan lah. Itu kata Nabi Syuaib AS, qala awalau kunna karihin. Maknanya kamu nak paksa kami. Kamu nak paksa kami. Qad iftaraina 'ala Allahi kadhiban in 'udna fi millatikum ba'da idh najjana Allahu minha. Kalaulah kami ni Nabi Syuaib bantah ni. Kalaulah kami ni kembali kepada agama kamu, sesungguhnya kami telah mengada-adakan pendustaan di atas nama Allah. Qad iftaraina 'ala Allahi kadhiba in 'udna fi millatikum ba'da id najjana Allahu minha. Setelah Allah telah menyelamatkan kami daripadanya, kamu nak paksa kami untuk kembali kepada agama kamu yang sesat itu, agama kamu yang syirik itu, agama kamu yang kufur itu, agama kamu yang menentang Allah, menentang Rasulnya, agama kamu yang berlawanan dengan akal yang sejahtera, agama kamu yang berlawanan dengan fitrah. Kalau kami kembali, kalau kami ikut kehendak kamu, qad iftaraina 'ala Allahi kadhiba in 'udna fi millatikum. Kami telah mengada-adakan pendustaan atas nama Allah setelah Allah menyelamatkan kami daripada kesesatan. Ba'da idh najjana Allahu minha. Ada kata tergamak. Kami nak membalas kebaikan Allah yang Allah berikan kepada kami, iaitu Allah selamatkan kami daripada kesyirikan, Allah selamatkan kami daripada kekufuran. Adakah kami nak balas dengan kami mengadakan pendustaan, dengan kami kembali kepada kesyirikan dan kekufuran yang kami perangi sekarang? Qad iftaraina 'ala Allahi kadhiba in 'udna fi millatikum ba'da idh najjana Allahu minha wa ma yakunu lana an na'uda fiha illa an yasha Allahu rabbuna wasi'a rabbuna kulla shay'in ilma. Wasi'a rabbuna kulla shay'in ilma. 'Ala Allahi tawakkalna. Kata Nabi Syuaib alaihi salam. Kata Imam Ibn Katsir di sini. وذلك لأن الإيمان إذا خالطته بشاشة القلوب لا يسخطه أحد ولا يرتد أحد عنه ولا محيد لأحد منه. Kenapa Nabi Syuaib AS dengan tegas menjawab dengan jawapan tersebut? Kerana iman itu apabila sudah mengenai bahagian yang paling dalam di dalam hati, basyashatul qulub, sudah bercampur sebati iman itu dengan bahagian yang paling dalam di dalam hati, permukaan hati, maka tidak ada seorang pun yang boleh mengubahnya. Tidak ada seorang pun yang boleh kembali untuk menjadi murtad daripada agamanya. Dan tidak ada seorang pun yang akan yang akan berpaling ataupun yang akan melencong meninggalkan agama apabila iman itu sudah meresap masuk. Tak ada dah. Apa pun mereka ugut, mereka desak, mereka sekat, mereka hina, mereka kutuk, mereka ugut, apa pun tak boleh mengubah apabila iman itu sudah meresap masuk ke dalam hati,
permukaan hati. Buatlah macam mana sekalipun, mereka tak boleh paksa hati orang. Mereka tuduh sesat, mereka sekat, mereka tuduh macam mereka ugun, mereka nak halau, mereka keluarkan dikri macam-macam. Mereka tak boleh nak paksa hati-hati orang. Dan kami takkan kembali. Wama yakunu lana an na'uda fiha. Kami takkan kembali. Illa an yasha Allahu Rabbuna. Melainkan apa yang Allah kehendaki. Kami hanya ikut apa yang Allah kehendaki. Illa an yasha Allahu Rabbuna di sini iaitu merujuk kepada masyiah iradah syar'iyah. Illa an yasha Allahu Rabbuna. Melainkan apa yang Allah Ta'ala kehendaki, supaya kami beriman dan terus berpegang teguh dengan agamanya. Wasi'a rabbuna kulla syai'in ilma. Dan luaslah Tuhan kami itu pengetahuannya bagi segala sesuatu. Alallahi tawakkalna. Dan kepada Allah lah kami bertawakal. Ay fahuwa kafina wa huwal 'asimu lana wa ilaihi malja'una fi jami'i amrina. Kami berlindung kepadanya sahaja. Dan Allah cukup untuk kami. Dan dialah tempat kami berlindung dalam setiap urusan kami. Jadi ini kemuncak. Kemuncak bagi seruan Nabi Syuaib alaihi salam, maknanya sudah sampai tahapnya di mana kaumnya itu menzahirkan pertentangan dan kekufuran yang jelas, nyata, disertai dengan ugutan yang sangat keras untuk membunuh Nabi Syuaib alaihi salam, menghalau Nabi Syuaib alaihi salam dan orang-orang beriman keluar daripada negeri mereka. Kata Imam Ibn Kathir di sini, summa istaftaha ala qaumihi wastansara rabbahu alaihim fi ta'jilin ma yastahiqunahu ilaih. Kemudian Nabi Syuaib alaihi salam istaftaha ala qaumihi. Istaftaha maknanya minta kepada Allah Subhanahu wa taala hukum, pembukaan. Wastansara rabbahu, dan memohon pertolongan daripada Tuhannya ke atas mereka supaya menyegerakan apa yang berhak untuk mereka hadapi dan mereka rasai. Istiftah ni dia sama macam kita kata apa? Mubahlah. Dia sama macam mubahlah. Maknanya kita minta, cuma mubahlah ni dia lebih khusus, maknanya apa dia kita kata lebih khusus sifatnya itu, maknanya dia berbeza dari sudut berlaku interaksi dua pihak. Mubahlah maknanya mula'anah, laknat antara dua pihak, dan siapa yang berdusta maka akan diturunkan balasan dan hukuman daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu mubahlah kan. Istiftah ini kat sini iaitulah istinsar. Istaftaha ala qaumihi wastansara rabbahu. So Nabi Syuaib alaihi salam minta supaya Allah bukakan hukuman. Maknanya Allah bukakan sesuatu ke atas kaumnya dan memberikan pertolongan dalam menyegerakan apa yang mereka berhak untuk perolehi disebabkan perbuatan mereka. Sebab itu kata Nabi Syuaib AS mengangkat tangannya berdoa, Rabbana ftah bainana wa baina qaumina bilhaq wa anta khairul fatihin. Wahai Tuhan kami, iftah bainana. Iftah dekat sini minta hukum. Istiftah ni minta, kita kata buka tu maknanya berikan keputusan. Sebab tu kat sini ditafsirkan oleh para ulama, iftah bainana ay uhkum bainana. Hukumkan di antara kami. Wahai Tuhan, hukum. Maknanya kami dah tak boleh buat apa dah. Hukumkan ke atas kami. Hukumkan di antara kami.
wa baina qaumina, dan di antara kaum kami, bil haq, dengan kebenaran, dengan sesuatu yang layak, yang benar, berdasarkan ilmu, berdasarkan pengetahuanmu. Maknanya, aku serahkan mereka ini kepada kamu, ya Allah. Aku dah tak boleh buat apa dah. Aku serahkan kepada keputusanmu. Rabbana ftah bainana wa baina qaumina bil haqq. Hukumkan antara kami dan juga kaum kami dengan kebenaran, wahai Tuhan. Wa anta khairul fatihin, ay wa anta khairul hakimin. Fatihin di sini maknanya al-hakimin. Dan kau adalah sebaik-baik penentu keputusan dan penetap hukum. Fada'a alaihim. Wallahu la yaruddu du'ai rusulihi. Wallahu la yaruddu du'a rusulihi idza istansaruhu 'ala alladhina jahadu wa kafaru. Wa rasuluhu khalifuhu. Wa ma'a hadha sammamu 'ala ma hum 'alaihi mustamilun wa bihi mutalabbisun. Maka Nabi Syuaib alaihi salam pun berdoa memohon kepada Allah, dan Allah tidak akan menolak doa rasul-rasulnya apabila mereka memohon pertolongan, memohon keputusan ke atas golongan yang mengingkari mereka dan kufur, menentang mereka. Mereka menyelisihi rasul-rasul, mereka kufur dan menentang seruan rasul. Dalam keadaan tersebut, setelah Nabi Syuaib berdoa sedemikian rupa, merupakan satu ancaman yang paling dahsyat, paling berat. Maknanya Nabi Syuaib minta doa Allah Ta'ala hukumkan. Rabbana ftah bainana, ay uhkum bainana wa baina qaumina bil haqq, ay bihukmika wa anta khairul fatihin wa anta khairul hakimin. Hukumkan. Dalam keadaan tersebut, mereka dah melihat Nabi Syuaib berdoa, mereka masih lagi tidak mahu mengambil pengajaran. Mereka masih lagi ingkar dan sombong. Dan mereka mengatakan kepada Nabi Syuaib dan orang-orang beriman. Wa qala al-mala'u alladhina kafaru min qaumihi la in ittaba'tum Syuaiban innakum idzan la khasirun. Berkatalah pemimpin-pemimpin yang kufur itu di kalangan kaumnya, kalau kamu ikut Syuaib, sesungguhnya kamu akan rugi. Dia bertambah lagi. Ikutlah Syuaib itu, kamu akan rugi, kamu takkan dapat apa-apa. La in ittaba'tum Syuaiban innakum idzan la khasirun. Ikutlah Syuaib, kamu takkan dapat apa, kamu akan rugi. Wahai orang-orang yang ikut Nabi Syuaib, wahai orang-orang yang beriman, kalau kamu ikut Nabi Syuaib itu, kamu tak dapat apa, kamu rugi. Tengok mereka mempelekehkan pula orang-orang beriman dan juga Nabi Allah, Rasulnya Syuaib alaihi salam. Qala Allah Ta'ala, maka Allah berfirman, fa akhadhathumur rajfatu fa asbahu fi darihim jathimin. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutuskan kepada mereka ar-rajfah, mengenakan kepada mereka, Allah memusnahkan mereka dengan ar-rajfah, yakni gegaran, gempa bumi. Fi darihim fa asbahu fi darihim jathimin, maka menjadilah mereka di dalam rumah-rumah mereka itu mayat yang bergelimpangan. Zakara fi surati al-A'raf annahum akhadhathum rajfah. Dalam surah Al-A'raf disebutkan Allah Ta'ala ambil mereka, mana Allah Ta'ala musnahkan mereka ini dengan satu gegaran, rajfah. Ai rajafat bihim ardhum. Maknanya Allah Ta'ala gegarkan bumi mereka. Wa zulzilat zilzalan syadidan azhaqat arwahahum min ajsadiha. Dan Allah gegarkan mereka dengan gempa bumi yang sangat dahsyat, yang menumpahkan, yang mencabut roh-roh mereka daripada jasad mereka.
wasayyarat hayawanati ardihim kajamadiha. Dan dan dikatakan di sini fa akhadathumur rajfatu fa asbahu fi darihim jathim. Maknanya Allah Taala datangkan gempa bumi yang dahsyat. Azhaqat arwahahum min ajsariha. Makna gempa bumi itu mencabut roh-roh mereka itu daripada jasad mereka. Wasayyarat hayawanati ardihim kajamadiha. Dan menjadilah haiwan-haiwan yang ada di bumi mereka itu seperti benda yang jamid. Maknanya semuanya musnah. Wa asbahat juthuhum atau juthatuhum jathiyatan la arwah fiha. Mayat-mayat bangkai mereka itu menjadi bangkai-bangkai yang tidak ada roh di dalamnya. Wala harakat biha wala hawas laha. Tak ada gerakan dan tidak ada lagi kita kata apa yang panca indera mereka itu semua tercabut. وقد جمع الله عليهم أنواعا من العقوبات وصنوفا من المثلات أو مثلات وأشكالا من البليات وذلك لما اتصفوا به من قبيح الصفات. سلط الله عليهم رجفة شديدة أسكنت الحركات وصيحة عظيمة أخمدت الأصوات وذلة أرسل عليهم منها شرر النار من سائر أرجائها والجهاد. شرر النار من سائر أرجائها والجهاد. Allah Subhanahu Wa Taala menghimpunkan kepada mereka itu beberapa jenis hukuman dan uqubah, hukuman. Itulah kita katakan azab. Yang mempunyai beberapa jenis. Dan bentuk ujian untuk mereka. Kerana mereka telah melakukan perbuatan yang sangat buruk. Ya Allah menurunkan gempa bumi yang sangat dahsyat kepada mereka yang mampu untuk mendiamkan segala bentuk aktiviti mereka. Allah Ta'ala juga mendatangkan suara yang menggerunkan, yang mampu menyebabkan keadaan menjadi sunyi sepi, hening. Tidak ada suara-suara yang mampu untuk mengatasi suara yang Allah Ta'ala putuskan. Ada juga riwayat sebut suara tu ada suara kita kata jeritan daripada malaikat Allah. Dan dia juga menurunkan kepada mereka awan yang membawa api yang menimpa mereka daripada segala penjuru. Itu kata Imam Ibn Kathir. Dan Allah mengkhabarkan bencana azab yang menimpa kaum Madian ini dalam setiap surah itu sesuai dengan konteks dan tingkatan. Dalam surah Al-A'raf misalnya, mereka mengugut Nabi Allah Syuaib dan sahabatnya dan mengancam akan mengusir mereka daripada negeri mereka, atau mereka paksa untuk kembali berpegang dengan agama nenek moyang mereka. Maka kalau kita tengok konteks ayat itu sesuai dengan ancaman yang Allah Ta'ala bagikan, fa'akhadathumur rajfatu fa'asbahu fi darihim jathimin. Ni yang kita baca tadi. Maknanya sesuai dengan ancaman yang mereka kenakan kepada Nabi Syuaib, maka Allah sebutkan azab yang sama juga. Maknanya yang sesuai dengan ancaman dan ugutan yang mereka kenakan. Maknanya mereka gegarkan Nabi Allah Syuaib dan orang-orang beriman dengan ugutan tersebut. Maka Allah datangkan gegaran juga sebagai satu hukuman, ugutan daripada Allah. Maknanya kalau kamu ugut hamba aku, Rasul aku Syuaib dan orang-orang yang beriman kepadanya, dan ini ugutan Allah lebih dahsyat, fa akhadhathumur rajfah, maka Allah datangkan kepada mereka satu gegaran, faqabala al-irjaf birrajfati wal ikhafati bil khifati wa hadha munasibun li hadha siyaq wa muta'alliqun bima taqaddamahu min as-siyaq. Subhanallah, ini istinbat daripada Imam Ibn Kathir rahimahullah. Maknanya
Kenapa dekat ayat dalam surah Al-A'raf ayat 91 ni Allah sebut lepas pada ugutan kaum Madian kepada pemimpin-pemimpin kaum Madian tu kepada Nabi Syuaib dan orang-orang beriman. Dekat sini Allah sebut dengan fa akhadhathumur rajfah, maknanya gegaran. Menunjukkan apa? Munasabah. Kalau kamu wahai kaum Madian, wahai pemimpin-pemimpin Madian, kamu mengugut Syuaib dengan ugutan, kamu nak halau dia, kemudian kamu nak paksa dia untuk kembali kepada agama nenek moyang kamu, maka Allah datangkan ugutan dengan gegaran ar-rajfah. Dan itu satu bentuk ugutan Allah. Al-ikhafah, yang Allah timbulkan ketakutan kepada mereka. Dan ini bersesuaian dengan ayat tersebut, dengan makna konteks. Allah Ta'ala balas kepada mereka. Kalau kamu nak ugut Syuaib, kalau kamu nak ugut orang beriman macam ni, Allah ugut kamu. Allah ugut kamu lebih dahsyat. Allah datangkan gempa bumi. Baik. Walakinnahu ta'ala, dia sini wa amma fi surati Hud fa dzakara annahum akhadhathum as-sayhah fa asbahu fi diyarihim jathimin. Adapun di dalam surah Hud, dalam ayat dalam surah Hud, Allah sebut Allah kenakan azab itu dalam bentuk gempita. Sayhah maknanya suara yang kuat yang menempit mereka semua. Kerana apa? Kerana mereka telah, dalam ayat itu Allah Ta'ala sebut kaum Madian ni dia buat apa? Mereka kata dekat Nabi Syuaib dengan cara yang memperlekehkan dan juga mengejek. Mengejek-ngejek. Al-istihza' wa tanaqqus, dan juga tujuan untuk maknanya mereka mengejek sebelum kita bincangkan yang depa kata as-salatu ka ta'muruka an natruka ma ya'budu aba'una aw an naf'ala fi amwalina ma nasha innaka la antal halimur rasyid. So mereka ejek Nabi Syuaib. Itu dalam surah Hud ayat 87. Maka kat situ sesuailah Allah Ta'ala ancam mereka dengan menyebut suara ataupun dengan suara yang sayhah, yang pekikkan, seperti satu bentuk apa? Az-zajr, satu bentuk ugutan atas apa yang perkataan yang hodoh dan perkataan yang jijik yang telah mereka ungkapkan kepada Rasulnya yang mulia, iaitu Nabi Syuaib AS. Maka datanglah suara yang menyebabkan suara itu, bila Allah Ta'ala datangkan suara tersebut, menyebabkan semua menjadi suara-suara benda-benda lain semua tak dengar. Menjadi suasana menjadi hening. Suara-suara yang ada semuanya tak didengari. Tak saya kalau kita pernah tak dengar orang buka sound tu jadi bunyi tu kan, habis. So bayangkan. Ini suara yang Allah Ta'ala utuskan. Sayhah. As-sayhah, satu suara yang kita katakan yang pekikkan, yang menyebabkan suasana menjadi hening. Kalau kita orang buka ataupun mikrofon ke apa ke, ada mic ke ataupun sound kita tu ada bunyi sikit, kalau kita pakai mikrofon ke apa kan bunyi tu kan dah jadi bengong kan, dah jadi pening kan. Ini bayangkan suara, dalam sebahagian riwayat disebutkan suara itu adalah suara malaikat Jibril alaihi salam. Maknanya itu satu bentuk ancaman ataupun satu bentuk, maknanya tak datang lagi kemusnahan secara total, tapi Allah bagi satu ancaman dan satu bentuk ugutan yang lebih dahsyat. Kalau kamu boleh menghina dan mengejek-ngejek Nabi dan Rasulnya Syuaib AS, maka Allah balas dengan sesuatu yang lebih dahsyat. Mereka ugut tu, masa ugut yang dalam surah A'raf, mereka ugut dengan keras. Dia ada tahap dia. Dalam surah Hud mereka ejek. Jadi hukuman yang mereka
Allah Ta'ala bagi kat mereka dengan Allah Ta'ala datangkan suara yang memekik. Suara ni sesuatu yang elemen yang halus, tetapi dia menyebabkan suara tersebut menyebabkan mereka tidak boleh mendengar apa-apa. Askanathum ma'ar rajfatin, askanat, apa kita kata apa, sehingga menyebabkan suasana menjadi hening. Tak dengar dah suara-suara benda lain. Makhluk-makhluk lain semua tak dengar. Dengar suara tu saja yang memekikkan dan menyakitkan dan menggerunkan. Suara. Dalam surah Al-A'raf, gempa, gegaran, gempa bumi yang kuat. Sebab apa? Sebab ugutan mereka tu dahsyat. Mereka ugut nak bunuh. Sebelum tu mereka ugut nak bunuh, atau mereka ugut nak halau, atau kembali kepada agama nenek moyang mereka, agama syirik. Jadi itu munasabah dia. Sebab apa dalam surah Al-A'raf datang lepas cerita ayat tu, datang dengan fa akhadhathumur rajfah, dengan gegaran. Allah Ta'ala datangkan gegaran. Dalam surah Hud, sebab apa datang dengan sayhah, suara yang memekik, yang menyakitkan bila dengar dan mendiamkan seluruh suara-suara yang ada, yang menyebabkan keadaan menjadi hening dan tidak didengari mana-mana suara dan suara yang ada di sekeliling. Menyakitkan. Munasabah dengan apa yang mereka buat kepada, dan mereka ancam dan juga mereka ejek Nabi dan Rasul. Wa amma fi suratil asy-syu'ara fa dzakara annahu akhadhahum 'adzabu yaumidz dhullah wa kana dzalika ijabatan lima talabu wa taqriban ila ma ilaihi raghibu. Adapun di dalam surah asy-syu'ara, dalam surah asy-syu'ara disebutkan adapun dalam surah asy-syu'ara Allah menyebutkan bahawasanya dia menimpakan azab pada hari mereka dinaungi oleh awan. Yaumuz zullah maknanya mereka tengok awan. Maka hal tersebut, maksudnya mereka tengok awan tu gelap. Maka hal tersebut munasabah terjadi sebagai bentuk jawapan atas apa yang mereka minta dan mendekatkan apa yang mereka inginkan. Sebab apa? Sebab dalam ayat dalam ayat dalam surah Asy-Syu'ara mereka kata innama anta minal musakharin atau innama anta minal musahharin. Mereka tuduh Nabi Syuaib sebagai orang yang kena sihir. Wa ma anta illa basharun mithluna wa inna dhunnuka laminal kadhibin. Dan mereka tuduh Nabi Syuaib sebagai orang yang dusta. Fa asqit alaina kisafan minas samai in kunta minas sadiqin. Mereka minta Nabi Syuaib, so minta dekat Tuhan, jatuhkan kepada kami kisafan minas sama. Kan? Ini mereka minta supaya apa? Nabi Syuaib minta dekat Tuhan, jatuhkan daripada langit ni sesuatu, kisafan minas sama. Maknanya jatuhkan apa? Ketul-ketul yang ada, yang sesuatu yang boleh membinasakan. Kisah minas sama ni, jatuhkanlah batu ke apa ke daripada langit. Kalau betul orang yang benar. Kalau engkau wahai Syuaib betul orang yang benar. Sebab tu dalam surah Asy-Syu'ara mereka didatangkan dengan awan gelap, zullah. Yaumuz zullah maknanya azab tu datang daripada arah atas. Maknanya mereka dilemparkan dengan kita kata apa, dengan batu-batu api ataupun dengan lontaran api yang datang daripada langit yang gelap. So ada bentuk tiga. Maknanya tiga bentuk azab. Bersesuaian dengan perangai dan juga permintaan mereka. Bersesuaian dengan tabiat mereka. Mereka ejek-ejek, maka Allah datangkan suara yang memekik mereka, yang menimbulkan keadaan menjadi senyap, diam dan juga hening. Mereka menjadi kebingungan. Dan mereka ugut Nabi Syuaib AS dan orang beriman untuk halau dan untuk paksa untuk kembali kepada agama yang syirik. Maka Allah datangkan gegaran, gempa bumi
sesuai dengan ancaman mereka. Dan dalam surah Asy-Syu'ara, mereka minta cabar Nabi Allah Syuaib untuk turunkan daripada langit batu-batu yang menimpa mereka. Kisafan minas sama'. Sebab itu Allah kata, fakadzabuhu fa'akhadhahum 'adzabu yaumiz zullah innahu kana 'adzaba yaumin 'adzim. Maka mereka mendustakannya, maka Allah mendatangkan azab pada hari yang dipenuhi awan. Azabu yaumiz zullah, hari yang dipenuhi awan. Awan yang mereka minta supaya turun batu-batu daripada langit tersebut datang. Innahu kana adzaba yaumin azim. Sesungguhnya itu adalah hari ataupun azab yang berlaku pada hari yang sangat dahsyat. Wa man za'ama min al-mufassirin ka Qatadah wa ghairuhu anna ashabal aikah ummatun ukhra ghairu ahli Madyan fa qawluhu dha'if. Punca menyebabkan sebahagian ulama di kalangan mufassirin seperti Qatadah dan selainnya mengatakan kaum Aikah, ashabul Aikah tu bukan kaum Madian. Puncanya sebab ni. Mereka ingat kisah ni berlaku berbeza. Sebab mereka nampak ayat ni cerita azab dia macam ni. Ayat yang dalam surah Hud cerita azab macam ni. Ayat dalam surah Al-A'raf cerita azab macam tu. Mereka tak boleh himpun. Mereka tak nampak benda tu sebenarnya peristiwa yang sama berlaku pada kaum yang sama. Cuma azab yang pelbagai yang Allah berikan berdasarkan apa yang layak untuk mereka. Sebab itu kata Imam Ibn Kathir di sini, pendapat yang mengatakan ashabul aikah tu bukan kaum Madian adalah pendapat yang dhaif, pendapat yang lemah kerana tak tepat. Wa innama umdatuhum syai'an ahaduma annahu qala kadzdzaba ashabul aikatil mursalin id qala lahum Syuaib wa lam yakul akhuhum. Baik, tetapi sebenarnya yang lebih tepat lagi kata Imam Ibn Kathir, umdah, yakni sandaran yang menjadi pegangan ulama yang mengatakan bahawasanya ashabul aikah ini adalah kaum yang selain Madian, bukan Madian. Yang pertama, mereka kata dalam surah Asy-Syu'ara ayat 176 hingga 177, mereka kata idh qala lahum Syuaib kadzdzaba ashabul aikatil mursalin, ashabul aikah, kaum aikah, penduduk aikah telah mendustakan rasul-rasul. Dan ingatlah ketika berkata kepada mereka Syuaib. Dan mereka kata, ulama yang pegang pendapat tu kata, Allah tak sebut dekat sini akhuhum. Allah tak sebut Syuaib tu sebagai saudara mereka. Sebagaimana dalam surah Al-A'raf ayat 85 Allah kata wa ila madyana akhahum Syuaibah. Kepada kaum Madian kami utuskan saudara mereka senasab iaitu Syuaib. Ini alasan ulama yang kata aikah tu, ashabul aikah tu bukan kaum Madian, kaum lain. Yang kedua, annahu dzakara adzabahum biyaumiz zullah wa dzakara fi ulaika rajfah aw sayhah. Yang kedua alasan mereka mengatakan Allah sebut azab golongan aikah ni, ashabul aikah ni berlaku azab mereka itu dengan satu jenis. Iaitu apa? Pada hari yang dipenuhi awan. Biyaumiz zullah, hari yang ada awan-awan yang datang, awan-awan gelap. Dan disebutkan pada azab yang berlaku kepada kaum Madian pula, ni yang bagi tengok yang berpendapat kata benda kaum Aikah dengan kaum Madian tu berbeza. Sebab mereka kata kaum Madian kena gempa bumi dan juga pekikan suara. Dia tak nampak itu sebenarnya satu jenis azab yang sama dan juga berlaku pada kaum yang sama dengan tiga azab yang jenisnya berbeza. Wal jawabu anil awal, kita jawab, kata Imam Ibn Katsir, jawapan kepada kekeliruan yang pertama, annahu lam yadhkuril ukhuwata ba'da qawlihi kadzdzaba ashabul aikatil mursalin li'annahu wasafahum bi'ibadatil aikah fala yunasibu dhikral ukhuwati hahuna walamma nasabahum ila alqabilati sya'a dhikru Syuaib bi'annahu akhuhum wa hadha al-farqu minan nafa'isil latifatil azizatil syarifah. Subhanallah. Jawapan yang pertama, kenapa dalam surah Asy-Syu'ara ayat 176 tu Allah Ta'ala tak kata Syuaib sebagai saudara mereka, akhuhum tak sebut. Tak sebut persaudaraan dari sudut nasab tu. Sebab apa? Sebab dalam ayat tu, dalam surah Asy-Syu'ara ayat 176 tu, Allah sebut tentang ashabul aikah ni kerana mereka ni menyembah pokok aikah. Mereka buat syirik.
Mereka telah mendustakan rasul-rasul kerana mereka menyembah aikah, yang ni pokok besar. Mereka buat syirik, mereka kufur kepada Allah dengan kesyirikan syirik yang besar tu. Maka tidak munasabah untuk sebutkan persaudaraan di situ. Ini satu faedah yang nafis. Tetapi dalam ayat yang wa ila madyana akhahum syu'aibah, dalam Al-A'raf ayat 85, Allah sebut akhahum syu'aibah, persaudaraan. Allah Ta'ala sebut saudara sebab Allah Ta'ala sebut secara umum. Diutuskan Syu'aib kepada diutuskan kepada Madian, saudara mereka yang ini nasab daripada mereka juga Syu'aib. Itu munasabah lah secara umum. Maknanya dakwah Nabi Syu'aib itu diutuskan di kalangan saudara mereka sendiri, yakni daripada nasab mereka sendiri, kaum mereka sendiri. Jadi dia akan menyeru mereka dengan bahasa kaumnya. Munasabah lah. Tapi dekat dalam ayat dalam surah Asy-Syu'ara ayat 176 tu, Allah kata kadzdzaba ashabul aikatil mursalin. Sebab Allah Ta'ala sifatkan ashabul aikah tu, Allah nisbahkan aikah, ashabul aikah Madian lah. Ashabul aikah tu Madian, orang Madian, yang mana mereka menyembah apa? Pokok aikah. Jadi tak sesuai untuk kita sebut saudara. Jadi kita kena faham ni. Ni daripada kaedah ni, kata Imam Ibn Kathir, wa hadzal farqu minan nafa'isil latifatil azizatil syarifah. Ini termasuk daripada perbezaan yang sangat-sangat nafis, yang sangat-sangat halus, yang sangat-sangat, kita kata yang sangat-sangat halus, sangat mulia kalau kita faham. Makna kata, kalau kita membantah golongan yang batil, bantahan kita perlulah dengan tegas. Dan tidak ada ketika kita membantah mereka itu, tidak ada perkara yang kita kata apa? Bentuk-bentuk perkara yang boleh menyebabkan kita lari daripada objektif kita untuk memberikan peringatan dan juga bantahan. Contohnya bila kita nak bantah Asy'ariyah dalam masalah bagi Asy'ariyah tu kan, dalam masalah sifat, waktu maqam rad bantah dengan betul-betul. Tetapi maqamid dakwah, tapi bila nak dakwah, kena raikan kedudukan mereka, bahawasanya mereka adalah apa? Ahlul qiblah. Mereka saudara kita. Itu beza dia. Bila bantah rad ilmiah, waktu tulis ataupun bantah tentang penyelewengan yang dilakukan oleh golongan Asy'ariyah dalam masalah sifat, maka bantah dengan objektif, dengan tegas. Waktu tu tak payahlah sebut saudara kita, tak payah sebut, bantah. Ini adalah benda yang tak betul. Takwil yang mereka tempuhi ini adalah sesuatu yang bercanggah, sesuatu yang menentang nas, menentang Al-Quran dan Sunnah. Tahrif yang mereka lakukan, takwil yang mereka lakukan adalah bentuk ta'til, menafikan sifat-sifat Allah. Bawa perkataan ulama. Tahrif yang sama dilakukan oleh orang-orang Yahudi sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Ibn Khuzaimah. Bawa kerah waktu tu. Secara umum maknanya sebut, bukan kita nak sebut individu-individu, bukan, nak sebut penyelewengan Asy'ariyah tu secara umum, tegas. Tapi bila sampai maqami dakwah, sampai waktu kita berinteraksi dengan mereka secara spesifik, individu tertentu yang mungkin ada kekeliruan atau syubhat, maka kat situ kita kena consider tentang persaudaraan tu. Maksudnya dari sudut memang mereka ni ada orang yang tak sama. Maknanya mereka pun tahap-tahap mereka tak sama. Ada yang keliru, ada yang baru nak tahu, ada yang jahil, ada yang faham, ada yang inat, ada yang sombong, berbeza-beza. Ada yang kalau kita tegur, kita beritahu betul-betul, dia akan terima. Itu berdasarkan pembahagian ataupun tafriq nafais al-latifatil azizati syarifah yang Imam Ibn Kathir sebut ni. Jawapan ni kita dapat satu kaedah yang nafisah. Nampak? Itu jawapan, maknanya sebab apa tak disebutkan akhahum syu'aibah, disebutkan dalam surah Al-A'raf dan tak disebutkan dalam Al-Aikah. Ini kadzdzaba ashabul aikati al-mursalin.
Dan surah Asy-Syu'ara tak sebut saudara. Sebabnya kerana perbuatan mereka yang menyembah pokok aikah tu sesuatu yang berat. Jadi tak munasabah kita nak sebut Syuaib adalah saudara mereka itu. Kerana kat situ memang pada realitinya kesyirikan mereka itu membeza, tidak menafikan persaudaraan iman. Itu betul lah. Menafikan persaudaraan iman mereka. Kita bagi contoh Asy'ariyah tu pasal sekarang ni orang duk apa? Rat Asy'ariyah. Ada waktu kita rat, ada waktu kita kena tengok lah. Maknanya ada waktu bukannya semedang kita rat kan. Mana semedang je sebut pasal Asy'ariyah kan. Tak ada benda lain lah asyik nak rat Asy'ariyah sampai tak ada lah. Tak ada dalam agama ni melainkan rat Asy'ariyah. Kita kata adalah waktu. Dan bila ada serangan daripada golongan batiniyah, golongan musyrikin, quburiyin, yang mereka ni Asy'ariyah pun tak, apa langsung tak ada apa. Batiniyah. Kena consider lah waktu tu kita, kat situlah waktu tu lah kita katakan perlunya kita untuk meletakkan sesuatu pada tempatnya. Kerana kita sedar bahawasanya Asy'ariyah itu adalah ahlu millah, masih lagi orang Islam. Adapun batiniyah ni dia bukan Islam lah, batiniyah ni. Batiniyah yang mana menyeru kepada, meminta kepada selain Allah, kuburiyun, musyrikun yang ni. Batiniyah yang datang dengan takwil, tafsir yang munharif, tahrif, mengubah ayat-ayat Allah tu. Jadi kalau kita samakan semua ahli batil tu dalam keadaan semua makam sama, semua sama je, semua kufur berlaku, tak adil lah. Tak adil. So, sedangkan Allah Ta'ala akan beza. Allah Ta'ala pun bezakan antara dalam surah Al-A'raf ayat 85 tu dengan surah Asy-Syu'ara ayat 176. Beza maknanya yang satu Allah Ta'ala sebut akhahum, sebab memang akui, memang ada, memang persaudaraan tu ada. Memang realitinya memang Syuaib adalah saudara mereka dari sudut nasab. Memang betul. Tapi waktu cerita tentang Ashabul Aikah, yakni Madian, yang mana mereka menyembah pokok Aikah, maka Allah Ta'ala tak sebut pun saudara. Sebab apa? Sebab perbuatan mereka itu tak layak untuk kita sebut persaudaraan. Subhanallah. Ini adalah satu al-farqu an-nafis, al-latifah, macam yang Imam Ibn Katsir kata. Wa amma ihtijajuhum biyawmi dhullah fa in kana dalilan bimujarradihi ala anna haula'i ummatun ukhra falyakun ti'dadul intiqam birrajfah wa sahih dalilan ala annahum ummatan ukhrayan. Hadha la yaquluhu ahadun yafhamu syai'an min hadha sya'n. Kalau mereka berhujah mengatakan hari yang penuh awan itu adalah dalil yang menunjukkan azab yang berlaku pada hari yang penuh awan, yaumul dhullah tu, hari yang dipenuhi dengan awan-awan gelap, itu adalah dalil yang satu-satunya dalil, semata-mata dalil yang menunjukkan bahawasanya Ashabul Aikah itu adalah umat yang berbeza, kaum yang berbeza, maka jadilah benda yang sama juga kita kata kepelbagaian azab seperti gempa bumi dan juga pekikan itu juga menunjukkan dalil yang kaum itu adalah dua kaum yang berbeza. Maknanya ada tiga kaum lah sekarang ni. Bila kalau dia faham yang azab pada yaumul dhullah tu satu kaum, azab yang dalam bentuk gempa tu satu kaum yang lain, azab dalam bentuk pekikan tu satu kaum yang lain, maka ini tidak pernah dikatakan oleh mana-mana orang di kalangan ulama yang faham tentang isu ini. Maknanya dia tak ada, kita kata pendapat ni tak ada langsung ulama-ulama yang sebut. Sebab mereka faham siap ayat tu. Ayat tu merujuk kepada kaum Madian. Tak ada mereka kata hak yang datang azab dengan pekikan tu kaum lain. Hak yang datang azab dengan gempa bumi ni bukan kaum Madian, kaum lain pula. Tak ada seorang pun cakap macam tu. Itu penting kita kena tahu tafsir salaf. Kalau tak kita baca terjemahan, yang banyak berlaku ni geng-geng yang baca terjemahan saja ni. Ni kena azab macam ni. Ni kena azab ni, ni kena azab macam tu. Dia tak rujuk tafsir, last sekali sesat. Ni yang ustaz-ustaz kita duk tegur tu. Kebanyakannya kalau dulu geng-geng yang harfiah, yang dia semata-mata harfiah saja. Dibaca kemudian dia pun pening. Ni azab pertama bentuk macam ni. Azab yang ni
kena macam ni pula. Azab ni. Ni kaum lain ni kaum lain takkan. Depa tak faham pasal depa tak ikut tafsir salaf. Tu bahaya. Kalau nak mengaji harfiah, mengaji orang yang ajak harfiah dengan tafsir sekali. Selamat. InsyaAllah. Tapi kalau harfiah semata-mata, ni berat. Jumpa asatizah kita yang mengajak bahasa Arab kan. Asatizah yang mengajak bahasa Arab, mereka selalu ingatkan. Tak boleh. Sebab bahasa Arab ni dia tak boleh kita faham dengan terjemahan. Dia mesti kena faham dengan konteks, siap. Dia tak boleh kita tengok satu terjemahan, satu lepas tu kita pun ulas. Bahaya, boleh jadi sesat. So jangan kita, sebab memang dalam pengalaman kita bila kita bertemu dengan orang-orang yang jadi anti hadis, orang yang sesat ni, bila kita tengok latar belakang mereka, kebanyakannya bila kita tanya belajar kat mana apa semua, belajar apa, kebanyakan akan jawab belajar Quran harfiah. Ini betul. Yang ada sampai satu tahap tu ada yang jadi anti hadis, ada yang jadi Syiah. Dia bukan belajar harfiah, pengajak harfiah, tapi tak mau ikut tafsir salaf. Tak mau rujuk tafsir ulama salaf tu bahaya. Bahaya. Dia buat kaedah sendiri. Kemudian dibaca tu, nampak percanggahan, kemudian dia pun selesaikan dengan dia tengok apa? Terjemahan. Tak boleh Bukan macam tu. Satu Imam Ibn Katsir kata sini, wa hadza la yaquluhu ahadun yafhamu syai'an min hadza sya'n. Yang memisahkan antara azab ni berlaku dekat kaum ni, azab yang berbentuk ni berlaku pada azab lain, ataupun satu bentuk azab ni berlaku pada kaum Aikah, bukan kaum Madian, puncanya sebab mereka tak faham siap ayat. Mereka tak faham munasabah ayat tu. Mereka tak himpun. Kalau kita belajar tafsir, kita akan belajar macam ni. Akan ambil ayat ni mentafsirkan ayat ni. Al-Quran yufassiru ba'duhu ba'dha. Al-Quran dia mentafsirkan antara satu sama lain. Kalau kita belajar harfiah, dia duk ambil satu tu harfiah. Satu tu dia pun faham daripada satu terjemahan. Dia bukan nak ambil ayat lain lah. Satu je faham. Yang ni yang kita pegang ni. Hak ni lah. Orang tegak, tak boleh hak ni. Kan? Macam baru-baru ni ada orang cerita pasal tadabbur. Allah tak sebut dalam Quran afala yatafassaruna al-Quran atau afala yufassiruna al-Quran. Allah sebut afala yatadabbaruna al-Quran. Jadi kita tak boleh bukan Quran ni tadabbur, bukan belajar tafsir. Salah tu. Tu pasal dia faham harfiah lah tu. Pasal faham harfiah by word dan faham dengan pemahaman dia. Mana ada ulama tu dia kata hadza la yaquluhu ahadun yafhamu syai'an min hadza syai'. Orang yang mengaji tafsir dia akan tahu orang ni jahil. Kalau cakap macam tu, dia nak tadabbur tanpa tafsir, orang ni jahil. Walaupun dia mengajak, orang suka mengajak orang dah ramai belajar dengan dia sekalipun, tapi tetap benda tu tak betul. Dia tadabbur dia, kita diperintahkan tadabbur dia. Baik, macam mana nak tadabbur kalau kita tak tafsir? Macam mana kita terus nak dapat hasil, kalau kita nak kupas kulit bawang, kita nak dapat bawang. Macam mana kita nak dapat bawang putih atau bawang merah yang kita nak masukkan dalam makanan kita tu, kalau tanpa melalui proses kita buang kulit-kulit dia. Takkan campak macam tu je. Lainlah kalau masak nasi Arab ke apa, memang ada yang campak macam tu kan. Tapi boleh tak kita nak makan buah, nak makan buah orange misalnya, buah orange, boleh kita makan gitu saja? Tak, kena buka dulu kulit. Itu perumpamaan proses tafsir. Kena buka dulu lah. Kena ada usaha untuk buka, baru kita dapat makan buah tu. Ataupun buah durian. Bolehkah orang makan durian terus makan macam tu? Kali-kali dengan kulit. Darah lah. Masuk ICU lah. Jawab lah. Kena buka dulu. Kena pilih dulu. Kena buka. Kena ambil parang yang bukan tumpul, parang yang tajam. Ataupun pisau yang tajam. Nak buka durian tu. Bukan terus terus makan macam tu. Itulah perumpamaan. Kita nak tadabbur Quran mesti melalui proses pembelajaran tafsir. Bukan terus makan durian macam tu je. Tak boleh kan. Kan? Itu yang kita nak bagi perumpamaan, analogi yang mudah lah. Kita bagi durian je. Tak ada kan, orang mesti kena apa? Dah buka tu pun dia nak kena pilih.
Ada durian yang dah buruk, ada yang ada ulat, ada yang dah lebam gini macam-macam. Kena pilih juga. Macam itulah perumpamaan yang nak mengaji, nak tadabbur Quran. Nak tadabbur Quran mesti kena belajar tafsir. Wajib belajar tafsir. Kalau tak belajar tafsir, dia akan sesat. Dia akan sesat dan dia akan kata tentang Quran sesuatu yang berat. Man qala fil Quran bi ghairi ilmin aw bi ra'yihi falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa berkata tentang Quran dengan pendapatnya atau tanpa ilmu, maka persiaplah tempatnya dalam neraka. Sama macam hadis. Hadis kita cakap, kita bagi hadis tu kita tak tahu sahih ke tak, Nabi ancamkan bersiap tempat duduk dalam neraka. Macam tu juga Quran. Kita cakap tentang ayat Quran, kita tak tahu, kita jahil. Kita ikut pendapat kita sahaja tanpa ilmu. Ulah ayat ni sedap. Pasal baca terjemah aja. Dia syok sendiri, rasa dia dah boleh tafsir Quran sendiri. Maka Nabi kata falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siaplah tempat dia dalam neraka. Tempat duduk dalam neraka. Dalam sebahagian riwayat lain disebutkan siapa yang tafsirkan Quran atau kata tentang Quran dan betul dan dia tetap salah, sebab kalau dia tak ikut proses tafsir yang benar, dia tetap salah walaupun pendapat yang dia keluarkan itu adalah betul. Tetap salah. Sebab apa? Dia tak tafsir Quran mengikut disiplin ilmu tafsir yang sahih. Itu hati-hati kan. Maknanya kita nak tafsir Quran mesti kita kena tahu ada tak ulama tafsir yang muktabar, yang tafsir ayat tu macam kita faham. Itu penting. Lepas tu ikutlah kelas tafsir. Jangan kita rasa sombong, kita rasa macam kita dah boleh faham Quran tu harfi, word by word tu kita boleh faham, kita seronok. Tak. Nak mengaji harfi, ikut kelas harfi, nasihat anak ikut kelas harfi yang dia ajar sekali tafsir. Jangan ajak terus harfi saja. Bahaya, berat. Banyak benda yang kita tengok pelik-pelik tafsiran tu sebab mengaji harfiah saja. Yang jadi sesat pun ada. Tak boleh, tak boleh. Dia kena mengaji tafsir, kena mengaji kan. Nak lebih lagi mengaji usul tafsir. Mengaji ulama-ulama karang kitab, ustaz-ustaz kita ajak tafsir ni kan. Tak rugi. Bahkan lebih kita akan faham ayat Quran tu lebih mendalam. Lebih tepat. Yang paling penting kita tak sesat. Dan kita tak syok sendiri dengan pendapat kita. Berapa ramai orang hari ni dia rasa seronok dengan, dia rasa terpedaya dengan, kan, dia boleh sebut ayat harfi tu satu-satu word, tapi pemahaman salah. Buat apa? Jadi kata ni nasihat kita kepada orang-orang yang nak belajar, nak tadabbur Quran. Nak tadabbur Quran, kena tafsir dulu. Nak kena tahu tafsir, kena mengaji tafsir dululah. Kan? Nak tadabbur Quran kena tafsir dulu. Kan? Macam kita kata tadi, durian tak boleh kita terus kokak makan macam tu je. Terus gigit kulit-kulit dia. Siapa yang berani boleh buat macam tu? Tak, kena buka dulu. Macam itulah ibarat ilmu tafsir. Kena buka dululah. Kena pilih dulu. Kan? Bukan terus makan macam tu, ngap terus durian macam tu, memang masuk ICU lah alamatnya. Baik. Naktafi bihadzal qadar, kita cukup setakat ini. Semoga Allah SWT memberkati apa yang kita sampaikan. Qulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.